الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah harian kita. Pagi ini kita sampai hadis ke-18. Nabi Yunus alaihi salam ditelan. Hadis ni panjang, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya terus kepada terjemahan hadis muka surat 71. Muka surat 71. Pagi ini kita akan cerita tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam disebut namanya dalam Quran 4 kali. Bahkan salah satu surah dalam Quran Allah namakan dengan nama Nabi Yunus, Surah Yunus. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nisa ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaik. Sesungguhnya kami mewahyukan Al-Quran kepadamu. Kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Seperti mana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi selepasnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Dan kami telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat, dan Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub dan cucu cicit Nabi Ya'qub di kalangan Bani Israel, al-asbat. Banyaklah nabi-nabi yang dilantik daripada keturunan cucu melalui anak perempuan, itu nama asbat. Cucu kita turun ke anak perempuan, Sibtun al-asbat. Ada huraiannya dalam tafsir panjang lebar. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus. Kami wahyukan kepada Nabi Isa, Nabi Ayyub dan Nabi Yunus. Syahid kita Nabi Yunus.
wa Harun wa Sulaiman, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, wa ataina Dawud Zabura, dan kami anugerahkan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Dalam surah Al-An'am, Allah senaraikan juga nama nabi-nabi, dan Allah Ta'ala sebut kebanyakan nabi-nabi daripada zuriatnya Nabi Ibrahim, daripada zuriat Nabi Ibrahim. Wa wahabna lahu Ishaq, surah Al-An'am ayat 84, 85, 86. Wa wahabna lahu Ishaq Ya'qub, kami berikan kepada Nabi Ibrahim anaknya yang bernama Ishaq dan cucunya Ya'qub. Kullan hadaina, semua mendapat hidayah, kami beri hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh kami telah memberi hidayah sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi. Wa min dzurriyyatihi, dan sebahagian daripada zuriat Nabi Ibrahim kami memberikan Daud, Nabi Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Semua ni zuriat Nabi Ibrahim. Sebab tu dia dipanggil Abul Anbiya. Wa kadzalika najzil mujrim, wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami membalas kepada orang yang berbuat baik. Siapa lagi zuriat Nabi Ibrahim? Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas. Kullum minas salihin, semua mereka di kalangan orang-orang yang saleh. Wa Ismail, wal Yasa', wa Yunus, wa Luta. Senarai-senarai nama Nabi. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin, dan kesemua mereka kami lebihkan kurniaan, kemuliaan mereka lebih daripada sekalian alam, melebihi orang-orang yang lain. Mereka ni mulia, mendapat kelebihan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca terjemahan hadis berkaitan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ni juga nama penuh dia Nabi Muhammad sebut, nama pak dia Yunus bin Matta. Yunus bin Matta, banyak kali dalam hadis Nabi cerita tentang Nabi Yunus bin Matta. Antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif kali pertama sebelum berhijrah ke Madinah, sebelum Isra' Mi'raj. Setelah pergi ke Taif, kemudian dilempar dengan batu, dicaci maki Rasulullah. Rasulullah berdarah, dan anak angkat Nabi Sayyidina Zaid bin Harithah banyak sekali darahnya kerana mempertahankan Rasulullah. Bila orang lempar batu, dia mempertahankan Rasulullah dengan tubuh badannya. Banyak darah, sehingga kan darah Rasulullah ni masuk dalam kaki, masuk dalam kasut. Rasulullah berjalan tu bunyi darah dalam kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita kalau pakai kasut, hujan, air hujan masuk dalam kasut kita, kita berjalan bunyi air. Begitulah nak digambarkan darah mengalir ke betis, ke tumit, ke kaki, dan memenuhi kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan bunyi darah, basah. Malaikat datang nak menghempap. Semua kita tahu cerita tu, tapi Nabi tak mau. Sehingga Jibril berkata, Sadaqa man sammaka ar-ra'uf ar-rahim. Sadaqa man sammaka ar-ra'uf ar-rahim. Benarlah Tuhan yang menamakan engkau dengan dua nama Allah, iaitu nama Ra'uf dan Rahim. Sangat penyantun, sopan santun, dan sangat penyayang. Bil mu'minina Ra'ufur Rahim, merujuk kepada ayat-ayat akhir surah At-Taubah. Jibril sampai terkejut, ta'ajub. Sadaqah, maha benarlah Tuhan yang sammaka, yang menamakan engkau Ar-Ra'uf Ar-Rahim, dengan nama Ra'uf. Ra'uf Rahim ni nama Allah. Allah anugerahkan kepada Nabi.
Kita tak ada nama Rauf, kita Abdur Rauf, hamba kepada Tuhan yang penyantun. Abdur Rahim, hamba kepada Tuhan yang penyayang. Tapi Nabi Muhammad Allah anugerahkan nama Allah. Kita tak katalah maha penyantun, manusia yang paling penyantun. Kita tak katalah Rahim tu maha penyayang, sebab tu nama Allah. Nabi Muhammad manusia yang paling penyayang. Bil mu'minina Raufur Rahim. Surah At-Taubah ayat akhir. Betul lah kata Jibril, nama engkau Rauf Rahim memang bukan sekadar nama, memang hati engkau baik sungguh. Tak mau. Nabi kata nanti akan keluar zuriat yang beriman kepada Allah. Memang betul. Pemimpin Taif, salah seorangnya nama Sayyiduna Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, yang akhirnya selepas Fatu Mekah memeluk Islam dan menjadi sahabat yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pemimpin Taif yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, bahkan mukanya kata Nabi menyerupai muka Nabi Isa alaihi salam. Muka aku menyerupai Nabi Ibrahim, muka Sayyiduna Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Thaqafi ni orang Taif lah, Bani Thaqif. Muka dia paling mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Muka Sayyiduna Dihyah mirip dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dalam perjalanan balik daripada Taif dalam keadaan berdarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di satu kebun. Kebun orang bukan Islam, tapi mereka kesian tengok Nabi berdarah. Atas sifat kemanusiaan, nak bantu Nabi, dia suruh hamba dia petik buah anggur. Buah dalam satu talam, anggur fresh, petik, dan bawa air sejuk 2 cawan. Nak bagi kat tetamu yang singgah ini, iaitu Rasulullah dan Sayyidina Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Buah anggur setalam, air sejuk 2. Sebab ni tetamu, Nabi singgah berdekatan kebun tersebut. Maka dia suruh hamba dia panggil Nabi. Dia tak kenal Nabi, dia panggil masuk berehat di bawah teduhan. Kan pokok anggur ada para. Saya tengok pokok anggur kena buat para, jadi teduh lah Rasulullah, dan dijemput untuk duduk bawah pokok anggur berteduh. Rasulullah dengan Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Rasulullah pun masuk berehat dengan darah semua ni. Masya-Allah, berdarah-darah ni. Memang banyak darah. Orang baling batu. Orang kata gila, orang kata bodoh dan sebagainya. Caci maki. Ini sebelum Isra' Mi'raj dan sebelum hijrah. Itu yang Allah Ta'ala nak hiburkan hati Nabi. Nak habaq kata Allah sayang Nabi. Kalau di bumi orang benci Nabi, di atas langit orang sentiasa tarhib, mengalu-ngalukan kedatangan Nabi. Nabi dialu-alukan di atas langit. Allah buat peristiwa Isra' dan Mi'raj selepas. Baik, Rasulullah berehat di bawah teduhan pokok anggur. Maka datanglah seorang hamba abdi, tuan dia suruh bawa ayak 2 dan setalam anggur. Dia ni nama dia Addas. Boleh tengok dalam kitab-kitab sirah, nama dia Addas. Dia orang Iraq. Dia bukan orang Taif. Dia hamba. Mungkin dia dicolek ketika kecil, dijual sebagai hamba. Jadi dia yang takdim, yang bawa datang hidang dekat Rasulullah, anggur dengan ayak, dialah Addas. Silakan Rasulullah makan. Sebelum Rasulullah nak makan, Rasulullah baca doa. Mungkin Rasulullah basuh tangan dulu, sebab Rasulullah orang yang pembersih. Mungkin basuh tangan dua-dua belah. Itu mestilah. Walaupun tak dicerita basuh tangan tu, mesti Rasulullah seorang yang pembersih. Basuh tangan. Kemudian yang pentingnya Rasulullah sebut Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Rasulullah berdoa, sebut nama Allah. Dan Addas ni dia tengok Nabi satu macamnya. Dia kata,
sebelum ni saya kalau tengok orang makan terus je. Tuan baca apa? Tuan sebut apa? Dia tanya Nabi. Nabi pun peluang berdakwah. Bercakap-cakap ketika makan tu sebahagian daripada dakwah. Makan jangan diam. Orang Melayu kata makan jangan bersembang. Tak, makan boleh bersembang. Boleh tak bersembang? Boleh. Sembang sikit-sikit lah. Jangan sembang buat lawak sampai tersembok pula. Gelak terbahak-bahak sembok nasi lemak ke muka kawan. Sembang boleh. Bukan tak boleh. Jadi Nabi kata kita nak makan ni rezeki Allah. Allah yang ciptakan pokok, Allah yang bagi keluar buah. Jadi nak makan kita kena ingat kepada Tuhan. Kita kena sebut nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adab makan. Adab makan sebut nama Tuhan yang menciptakan makanan. Bismillah baru makan. Samillah kul biyaminik. Nabi pernah sebutkan kepada seorang budak, sebut nama Allah dulu sebelum makan, pasal Allah yang bagi rezeki. Makan dengan tangan kanan, makan yang dekat. Kalau kata talam tu jangan ambil di tengah, di ujung, ambil tepi-tepi ni, makan yang dekat. Dengan penuh adab Rasulullah makan. Makan Rasulullah tu menjadi dakwah. Dia tanya Rasulullah, Rasulullah hurai dekat dia. Kemudian Rasulullah pun tanya dia, kamu nama apa? Ramah tamah. Kamu nama apa? Dia kata, nama saya Adas. Kamu asal dari mana? Dia kata dia asal dari Iraq. Iraq tu dekat mana? Dia ingat Nabi tak tahu, dia tak mau habaq lah. Dekat mana Iraq? Dia tak mau habaq. Dia kata, mungkin tuan tak tahu jauh ni. Iraq ni negara yang jauh. Sekarang Nabi di Taif. Iraq jauh. Dia ingat Nabi tak tahu geografi ke? Dia kata di Iraq. Nabi tahu Iraq. Nabi kata Iraq tu tang mana? Kat mana? Daerah mana? Nabi duduk desak dia. Akhirnya dia pun bagi tahu dekat Mosul. Satu tempat. Nabi kata Mosul tu, cuba kecilkan lagi. Mosul tu daerah. Kampung mana? Kampung mana? Dia kata, saya orang kampung. Kalau saya sebut pun, mungkin tuan tak tahu. Tak, Nabi kata sebutlah, mana tahu, kukul aku tahu. Dia kata kampung dia Nainawa. Nainawa dalam daerah Mosul dalam negara Iraq. Nak suruh sebut sangat, dia sebut habis. Dia nama Adas. Bila dia sebut kampung dia Nainawa, daerah Mosul, Iraq, Rasulullah kata, subhanallah. Ini bukan kampung biasa-biasa. Kamu anak kelahiran kampung di mana kampung itu ada seorang Nabi. Kampung kamu bukan ulu, bukan pendalaman, bukan satu kampung biasa-biasa. Nainawa tu kampung yang melahirkan seorang tokoh, seorang Nabi yang terkenal, iaitu nama Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Terkejut dia. Nabi tahu kampung dia. Terkejut dia, Nabi boleh sebut nama kampung dia tu ada tokoh besar. Seorang Nabi nama Yunus bin Matta. Terkejut dia. Sebelum ni kalau dia cerita kat orang lain pun orang bukan nak tahu. Kalau dia cerita Nainawa pun orang ingat Nawa tak mana? Kuala Nerang lah. Nawa mana kan? Nainawa. Orang pun tak tahu. Orang buat tak peduli lah kampung mana, hulu corak mana, nama pelik Nainawa ni. Kan kat Kuala Nerang ada Naka Nabua, ada Nawa, Nami, Naka. Kan? Ada seorang kawan saya biasa ceramah, tak boleh kita duk main judi nanti masuk neraka. Ni pun buat lawak ni, kata masuk neraka keluar Nami. Bukan neraka, neraka. Dia tahu apa nak takutnya, masuk neraka keluar Nami. Bukan neraka. Jadi tak ceritanya kampung dia tu hebat. Kampung Nainawa. Nabi tahu. Macam mana Nabi tahu? Dia tanya Nabi, macam mana boleh tahu? Nabi kata, aku kenal lah Nabi Yunus tu, aku kenal. Dia pun tahu pasal dia orang kampung tu, tentu orang duk cakap-cakap tentang Nabi Yunus. Dia tahu lah, orang lain tak tahu. Dia heran macam mana Rasulullah boleh tahu Nainawa kampung Nabi Yunus. Bangga dia, kampung aku tu. Macam mana boleh tahu? Nabi kata, aku tahu sejarah Nabi Yunus, aku tahu sebab Zaka akhi, dia saudara. Dia Nabi, aku pun Nabi.
Dia Rasul, aku Rasul. Kami berdua ni ada pertalian persaudaraan. Kami berdua ni Nabi. Dia Nabi, aku Nabi. Begitulah cerita panjang lebarnya. Kemudian Addas ni memeluk Islam. Dia peluk Nabi. Bahkan ada riwayat dia cium tangan Nabi dan dicium kaki Nabi. Nabi tak bagi cium. Tapi dalam keadaan macam tu dia terlalu apa, tak tahulah nak abang. Dia terlalu kagum dengan Nabi. Dia terlalu kagum dengan Nabi. Dia cium tangan Nabi, bahkan dia cium kaki Nabi. Kita tak boleh lah. Kalau kita terlalu respect dekat alim, ulama' mana pun, janganlah sampai cium kaki itu. Tak boleh lah. Jadi Addas ni memeluk Islam. Dapatlah seorang Islam. Maka Nabi balik ke Mekah dari Taif. Singgah situ, Addas masuk Islam. Tak apalah kalau orang merdeka tak mau masuk Islam, dapat hamba seorang pun berhasil. Kemudian bila Nabi balik lagi, jumpa jin pula kan. Suratul Jin. Satu tempat jumpa jin. Jin pula memeluk Islam. Sami'na, Nabi semayang, Nabi baca Quran. Sami'na Qur'anan ajaba. Semayang ni bukan lagi semayang 5 waktu, belum lagi sebab tak Isra' Mi'raj lagi. Nabi salat, Nabi baca Quran, jin dengar. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar bunyi bacaan Al-Quran yang sangat ajaib. Jin pun jin Arab, dia faham. Yahdi ila rushdi. Yahdi ila rushdi fa'amanna bih. Quran itu membimbing kami. Kami dapat hidayah. Fa'amanna bih. Kami beriman dengannya. Ada satu tempat, jin datang memeluk Islam. Kelompok jin masuk Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah, beriman dengan Nabi. Tak apalah manusia Taif tak mau kat Nabi, orang Mekah pun nak bunuh Nabi. Nabi dapat hamba abdi dan dapat kelompok jin. Jin beriman. Lepas pada tu, naik atas langit, tengok malaikat sambut Nabi di setiap lapisan langit Mi'raj. Dengan penuh riang gembiranya mereka. Marhaban binabiyin salih. Selamat datang Nabi yang baik. Marhaban, marhaban. Di atas langit Nabi tengok macam-macam. Gembiranya Nabi. Taslih, untuk menghiburkan hati Nabi yang duka, yang sedih ketika sampai di Taif, dihina begitu rupa. Allah nak hiburkan hati Nabi. Allah bawa Nabi jalan rihlah ke langit yang tinggi. Baik, ini kita nak cerita Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Di mana asalnya? Di Iraq. Di daerah Mosul, di kampung Nainawa. Baik, kita terus baca terjemahan hadis muka surat 71. Artinya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Yunus memberi amaran kepada kaumnya. Nabi Yunus bagi amaran dekat kaum dia. Sebab ni pun tak sembah Allah. Bahawa mereka akan ditimpakan azab dalam masa 3 hari lagi. Dia bagi masa 3 hari. Kemudian dia keluar meninggalkan kampung ni. Dia keluar. Sebelum cukup 3 hari dia keluar dah. Kerana ijtihad dia. Musil min waw sad lam. Mu min waw bunyi dia mu sad lam sil. Sad. Sil. Musil. Bukan musing. Bukan musli ya. Musil. Macam tu. Sad lam. Jadi bila dia bagi amaran, dia pun lari keluar. Dia takut kalau dia duduk, nanti azab turun sekali dengan dia kena. Kan azab Allah ni, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah azab Allah, kerana bila timpa bukan kena kepada orang jahat sahaja, kena semua. Jadi Nabi Yunus ni dia punya ijtihad. Allah bagi tahu 3 hari lagi nak turun azab. Sebelum cukup 3 hari, mungkin hari pertama atau hari kedua dia dah calur, dah lari dah, tinggal kampung tu. Dia kata kalau aku tunggu pun tak ada gunanya, nanti azab turun kalinya aku kena. Tindakan Nabi Yunus ni, cerita Nabi Yunus ni
Dia keluar kampung dia hijrah, dia naik kapal atas ijtihad dia. Dia punya buat tu tak salah, tak dosa. Cuma khilafu aula. Kurang manis aja, kurang manis. Kita cakap kurang manis. Khilafu aula. Kerana nabi-nabi yang lain ni pun kalau nak tinggal kaum ni pun nak keluar ni pun kena dapat izin daripada Allah. Kena ada wahyu yang jelas, Allah bagi lampu hijau baru boleh keluar meninggalkan kaum. Nabi Muhammad, kita tengok Nabi Muhammad SAW nak meninggalkan Mekah, nak pergi Madinah. Bila Allah izinkan hijrah, tu pun mula-mula Allah izin hijrah secara umum, Nabi suruh sahabat pergi dulu. Pergi ke Madinah, hijrah. Sebab izin tu bau umum. Bila Allah mengizinkan khusus, bila Allah khususkan Nabi Muhammad, Allah benarkan Nabi hijrah ke Madinah, baru Nabi pergi. Sayyidina Abu Bakar banyak kali minta izin dekat Nabi. Wahai Rasulullah, saya nak hijrah ke Madinah. Nabi tahan. Ya Abu Bakar, tak usah pergi lagi, tunggu. Mungkin Allah nak jadikan kamu peneman. Suhbah. Sahabat Nabi, teman Nabi dalam perjalanan hijrah. Banyak kali Sayyidina Abu Bakar tanya, boleh tak saya nak hijrah ke Madinah? Nabi kata, tunggu dulu. Sehingga Allah memberi keizinan khusus kepada Nabi. Baru Nabi berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Nabi-Nabi lain pun macam tu. Dia pun nak keluar daripada daerah mereka, dapat izin daripada Allah dulu. Yang lain sikit ni Nabi Yunus. Nabi Yunus dia tak tunggu izin daripada Allah. Dia fikir nanti azab turun. Kalau aku tunggu pun tak ada guna. Nanti sekali dengan aku kena, maka dia terus keluar sebelum mendapat izin daripada Allah. Jadi ijtihad. Tuan-tuan faham ni ijtihad ni, kalau tepat dapat 2 pahala, kalau tersilap dapat 1 pahala. Ijtihad Nabi Yunus tu tersilap. Kerana dia tak tunggu dah, dia terus keluar. Rupa-rupanya hari ketiga, penduduk kampungnya beriman, meninggalkan berhala, meninggalkan maksiat. Penduduk kampung dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tak turun azab. Allah janji nak turun azab, tapi hari ketiga rupa-rupanya mereka beriman. Mereka tengok Nabi Yunus tak ada. Mereka tengok Nabi Yunus tak ada. Mereka pun kata ni betul ni, nanti azab turun. Maka mereka beriman kepada Allah, masuk Islam, sembah Allah, buat sembahyang taubat, menangis, minta janganlah turun azab, ya Allah jangan turun azab. Akhirnya Allah tak turun azab. Di situ ulama tauhid membincangkan, adakah Allah menipu? Allah kata nak turun azab, lepas tu tak turun azab. Tipu ke? Dia bukan tipu, sebab ini bukan janji. Ini amaran. Tipu hanya dalam bab janji. Kalau kita berjanji, kemudian kita tak tunai janji, yang tu tipu. Dipanggil janji bang kata. Janji dicapati ke dulu? Kan? Janji ditepati. Kalau tak tepat janji, tipu. Kita janji nak bawa anak kita pergi umrah. Kalau dia dapat nombor 1 nak pergi umrah sebelum Covid lah contohnya. Dia pun belum belajar dapat nombor 1 dalam kelas. Kita tak bawa dia pergi umrah. Itu tipu. Tipu sebab janji. Janji manis. Tabok janji, lepas tu tak tunai janji, tipu. Ada seorang sahabat Nabi, Nabi pergi ziarah di rumah dia. Ayah ni, ayah. Dan dah lapak capati kan. Nak cari tahu mana. Ada seorang sahabat Nabi, Nabi pergi ziarah dia di rumah dia. Dia panggil Nabi, mai rumah Nabi pergi lah. Kemudian, dia nak panggil anak dia. Anak kecil dia duduk merangkak. Dia nak panggil anak kecil dia, dia seluk poket. Seolah-olah ada sesuatu dalam poket dia. Dia kata, Mah, ta'al, a'tik. Mah, aku nak bagi sesuatu. Dia panggil anak dia. Anak dia duduk merangkak sana sini. Dia panggil. Mah. Baby. Lebih kurang tu kalau kita, baby, mah. Ni nak bagi ni. Baby dia pun merangkak mai. Rasulullah tanya dia, hang nak bagi apa? Ada apa dalam poket? Nampak poket kepek ya? Nampak poket kosong ya?
Rasulullah tengok poket dia kosong. Rasulullah tanya, nak bagi apa? Ada apa dalam poket tu? Dia kata tak ada apa saja, nak panggil dia mai buat-buat kata macam nak bagi sesuatu. Nak bagi kurma ke, nak bagi kismis ke, nak bagi gula-gula ke, macam nak bagi. Padahal Nabi tengok poket dia kosong je. Panggil anak dia pun merangkak mai. Nabi kata faqad kadzabtahu. Hang dah bohong dia. Tipu. Tak boleh aku tu no. Tak boleh. Macam kita duk tipu kucing lah. Tuan-tuan misal tipu kucing. Nak panggil kucing comel. Maksud cuk tu dia. Mai nak bagi sesuatu. Kucing pun lari lah mai tangkap tak bagi apa pun. Kucing kata, apa punya manusia, muhung aku. Muhung tu. Janji nak bagi tak bagi tipu. Janji Arab panggil apa? Wa'ad. Wa'indal. Wa'dun. Al-wa'du janji. Kalau berjanji, jangan menipu. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji. Janji wajib kita tunaikan. Itu janji. Satu lagi amaran. Amaran Arab sebut ada ya. Wa'id. Wa'in yadal. Wa'in yadal wa'id. Itu bukan janji, itu amaran. Saya nak buat contoh mudah. Seorang guru memberi amaran kepada pelajar. Dia suruh hafal. Sekolah agama lah kena hafal. Hafal syair ni. 4 rangkap hafal. Minggu depan ustaz nak dengar. Siapa tak hafal kena tibai 100 rotan. 4 rangkap. Amaran. Dia bagi warning, dia bagi amaran, wa'id. Siapa tak hafal 4 rangkap je pun seminggu. Sehari 1 rangkap, 4 hari habis lah. Seminggu malah. Dia kata siapa tak hafal, saya tibai 100 rotan. Ada pelajar yang tak hafal. Dia tak tibai 100 pun. Kadang dia tibai sekali je. Ataupun dia suruh ketuk ketampi. Adakah guru ni menipu? Orang tak panggil menipu. Pelajar dia tak akan kata, ustaz ni tipu. Kata nak tibai, tak tibai pun. Ketuk ketampi je. Apa pelajar tersebut yang patut di rotan 100 rotan. Adakah dia tak puas hati? Dia kata apa ustaz tipu. Kata nak tibai saya. 100 rotan tak tibai pun. Suruh ketuk ketampi 10 kali. Tu bukan tipu. Yang tu amaran bila tak buat tanda apa? Tanda kasih sayang. Tanda kesian belah. Begitulah Allah mengancam. Ingin menurunkan azab. Tapi Allah tak turun pun azab. Allah tidak dipanggil kadhib. Tidak dipanggil tipu. Allah mengancam. Orang bunuh. Tengok ayat bunuh. Orang yang membunuh. Waman qatala mu'minan muta'ammidan. Siapa bunuh orang beriman dengan sengaja. Fajaza'uhu jahannam. Balasannya api neraka Jahannam. Khalidan fiha. Dia akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Bunuh orang beriman dengan sengaja. Fajaza'uhu jahannam. Nombor 1, dia akan dapat neraka Jahannam. Balasan. Khalidan fiha. Kekal selama-lamanya. Ulama tafsir memberi huraian. Yang kekal ni kalau dia kafir. Ataupun dia i'tiqad kata bunuh orang halal. Murtad dia. I'tiqad kata bunuh orang halal ni murtad. Kalau murtad baru kekal. Kalau dia penjenayah, masih ada iman dalam hati dia. Dia bunuh orang. Adakah khalidan, kekal dalam neraka? Taklah no. Ada peluang Allah ampun. Tak, Allah kata kekal. Allah boleh gempak saja. Allah boleh ancam saja. Murad daripada ayat ni, kehendak ayat ni, Allah tak mau bagi orang membunuh. Kerana bunuh tu, risiko dia berat. Kekal dalam neraka. Tapi kalau ada iman, boleh jadi Allah ampun dia, Allah keluarkan dia masuk syurga. Berdasarkan hadis, siapa yang sebut la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Sekalipun dia berzina, dia mencuri, dan termasuk juga dia membunuh orang, insya-Allah dia tidak kekal dalam neraka. Sebab kekal dalam neraka ni hanya orang-orang kafir, pembunuh, asi, buat maksiat. Kita tak boleh kata ni Allah kata khalidan fiha. Kekal dalam neraka. Wala'anahumullah.
wa la'anahu Allah, Allah melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban alima, Allah sediakan siksaan yang pedih. Allah sebut balasan neraka, kekal dalam neraka, dilaknat Allah, mendapat azab yang pedih. Boleh saja kalau Allah tak mau siksa, sebab ia berbentuk amaran, bukan berbentuk janji. Kalau bagi puting kosong kat anak tu, tipu ke? Tu tak tahu lah, tak tipu tu. Janji, kalau kita bila janji, kita kena bagi sesuatu. Bagi tak apa, jangan tak bagi langsung. Cik, seorang guru janji dengan anak murid. Lepas tu tak tunai janji, tak boleh. Tak tunai janji, tipu. Tapi kalau memberi arahan nak sebat satu rotan, tak sebat. Tak apa, itu guru tu bertimbang rasa. Dia pun gempak. Kita panggil gempak, tak mesti kita buat. Gempaknya. Gempak tak mesti kita buat. Tapi kalau janji, kena tunai. Jadi di sinilah kalau mengaji tauhid ada tajuk al-wa'du wal-wa'idu. Babul wa'di wal-wa'id. Bab janji dan amaran. Ada beza tu. Allah boleh tidak menunaikan amaran, tetapi Allah tidak akan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Mi'ad daripada wa'ad. Jadi Allah memberi ancaman nak turun azab dalam masa 3 hari, bagi peluang untuk mereka bertaubat, dan mereka bertaubat, Allah tak turunlah azab tu. Bukan Allah menipu. Amaran itu menyebabkan mereka rasa takut dan insaf. Lalu mereka mengambil tindakan memisahkan semua ibu dan anak-anaknya. Ibu tinggal anak ni buat sembahyang hajat, sembahyang taubat. Ibu teriak dalam sembahyang, ya Allah jangan turun azab. Anak-anak teriak juga di rumah. Ibu teriak dalam doa, anak-anak teriak duk cari mak pi mana, pakat teriak habis. No? Mak ayah pi keluar ke bukit-bukit ni buat sembahyang taubat, minta jangan turun azab ya Allah, pakat teriak lah dalam sembahyang, dalam doa. Anak-anak di rumah pun teriak juga, lapak mak pi mana, lapak nasi, teriak, pakat teriak habis. Budak-budak teriak begitu lah. Teriak cari mak, cari ayah. Jadi suasana pakat teriak, maka Allah kesian, Allah tak turun azab. Dan sejak azali lagi Allah tahu dah peristiwa ni akan berlaku. Allah rancang buat macam ni, kemudian azab tak turun. Yang Nabi Yunus tu pergi lari keluar, dia duk ingat kampung dia kena teruk dah. Dia pun tak tahu apa jadi di kampung dia. Sebab tu nanti Allah kembalikan dia ke kampung, nak habang kat dia. Hang tengok kampung hang dah okey dah. Dia ditelan oleh ikan hut, ikan besar, ikan paus. Telan, ikan tu bawa pergi lempak dia balik di kampung dia. Nak suruh dia tengok kampung dia okey dah, yang hampir keluar buat apa? Teguran, aitab. Teguran daripada Allah, bukan kerana dosa, bukan kerana salah. Ialah salah dalam berijtihad. Salah dalam perkiraan dia. Salah dalam ijtihad, tetap mendapat satu pahala. Itu yang Nabi larang lah dalam satu hadis. Rasulullah melarang kita kalau cerita Nabi Yunus, jangan kita persalahkan Nabi Yunus. Jangan kita nampak tindakan Nabi Yunus tu berdosa, lari tinggal kaum, penting diri. Jangan. Nabi SAW berpesan, Nabi kata, wala aqul, aku tak akan kata inna ahadan, ada seseorang afdalu min Yunus bin Matta. Aku tak akan kata ada orang lain lebih baik daripada Yunus bin Matta. Mana Nabi ni difa', Nabi mempertahankan Nabi Yunus. Jangan kata Yunus tak baik, jangan kata Yunus buat dosa, jangan kata ada orang lain lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ni pun ada sababul wurud dia. Sababul wurud dia. No? Ada kes yang Nabi boleh kata, aku tak akan kata ada orang lain lebih baik daripada Yunus bin Matta. Aku tak akan kata begitu, kata Nabi. Ada sababul wurud dia. Pernah berlaku di Madinah. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis ni Nabi mempertahankan Nabi Musa dan Nabi Yunus. Kata Sayyidina Abu Hurairah, satu hari Yahudi meniaga barang. Yahudi di Madinah buka meja meniaga barang.
Kemudian ada seorang lelaki nak beli barang, duk buat tawak menawak. Katalah harga barang ni RM200. Laki ni dia main tawak, dia kata, alah barang ni bukan RM200 ni. Barang ni RM50 lah. Yahudi ni tak setuju, hang tak mau beli sudah, 200. 50 lah ni. Dia main pelekeh barang dia. Barang dia. Yahudi jual barang. Ada orang nak beli, dia kata harga murah. Harga murah. Bainama Yahudi ya'rudu sil'atah. Ketika Yahudi membuka meja, membentangkan barang-barang yang dia nak jual, tiba-tiba ada orang main pelekeh, halah ni murah, jual apa? 200 ni 50, tak sampai ni. Lebih kurang macam tu. Laki ni, Yahudi ni kata, la, barang saya bernilai. Mana boleh jual murah? Ni barang murahan lah ni. Second hand lah. Ni siam lah macam tu lah. Bukan original. Lebih kurang macam tu. Duk pelekeh dia. Yahudi ni marah lah. Dia kata, la, jangan kata macam tu. Barang saya mahal. Dan Yahudi ni bersumpah, Walladhi istafa Musa 'alal bashar. Yahudi ni bersumpah, demi Allah, Tuhan alladhi istafa Musa, Tuhan yang memilih Nabi Musa, 'alal bashar, atas seluruh manusia. Demi Allah, Tuhan yang memilih Nabi Musa, manusia terbaik. 'Alal bashar, manusia-manusia lain, Nabi Musa paling baik. Dia sumpah betul. Dia nak mempertahankan barangnya berkualiti. Demi Tuhan yang telah memilih Nabi Musa, insan terbaik di kalangan manusia-manusia yang lain, Nabi Musa lah yang terbaik. Tujuan dia nak mempertahankan kualiti barang yang dia jual. Itu tujuan dia. Tiba-tiba ada seorang lelaki Ansar. Ansar ni penduduk Madinah. Muslim, dia Islam, dia jenis pandai barang ni. Dia duduk sebelah tu, dia dengar. Fasami'ahu rajulun minal Ansar. Seorang lelaki Ansar dengar Yahudi tu, dia dengar hak ujung, dia tak tahu cerita pokok pangkal, dia tak tahu. Dia dengar Yahudi sumpah, demi Tuhan yang memilih Musa, manusia terbaik. Istafa Musa 'alal bashar. Dia dengar hak tu je. Dia pula jenis pandai barang. Jenis pandai barang ni. Dia kata, mana boleh jadi? Manusia terbaik siapa? Nabi Muhammad kan? Manusia terbaik Nabi Muhammad. Dia pergi dekat Yahudi tu. Fasami'ahu rajulun minal Ansar. Seorang lelaki Ansar dengar Yahudi tu sumpah. Faqama, dia pergi dekat. Falatama wajhahu, dia pergi penampak muka Yahudi tu. Dia Islam, dia orang Madinah, orang Ansar. Dia penampak tu. Tak tanya orang, hang pasal apa sumpah apa. Dia lah orang Yahudi, dia mesti memuliakan Nabi dia, Nabi Musa. Dia penampak lelaki tu. Dan dia kata, taqul, hang kata, wallazi istafa Musa 'alal bashar. Hang kata Nabi Musa tu manusia terbaik. Dia kata, lepas penampak, dia kata, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina azhurin. Nabi Muhammad duk ada bersama kita di Madinah. Boleh hang kata Musa lebih baik? Hang tahu tak siapa lebih baik? Nabi Muhammad lebih baik. Dia penampak sekali, baru dia buat huraian macam tu. Yahudi ni tetap kata, tak, Musa baik lagi. Anak kena penampak sekali lagi. Dia kata, anak kena penampak sekali lagi. Muhammad lebih baik. Musa, Muhammad. Duk lawan bertengkar tu pula dah. La ilaha illallah. Hak pelekeh barang ni pun belah. Dia tak mau terlibat. Dia lari. Dia pun dah bergaduh tu. Dah makan penampak dah sekali. Kemudian Yahudi ni, dia pergi jumpa Nabi. Dia pergi rumah Nabi. Merah pipi dia kena penampak tadi. Dia pergi jumpa Nabi, dia panggil Nabi Abul Qasim lah. Ya Abul Qasim. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad Abul Qasim. Cik kena penampak. Dia cerita, dia pergi mengadu. Dia kata, saya ni innali zimmatan wahdan. Saya ni kafir zimmi. Saya duduk di Madinah ni ada jaminan keselamatan. Saya boleh cari makan berniaga. Kafir zimmi, kafir yang baik. Apa pasal sahabat kamu, fama balu fulan latama wajhi? Apa pasal ada seorang tu dia pergi penampak saya? Saya berniaga elok. Saya berniaga. Dia cerita balik, saya berniaga barang. Ada Arab mai. Orang Islam juga. Orang Islam nakai ni. Orang Islam pi duk pelecehan lah, barang murahan lah, jual 250 tak sampai.
Saya sakit hati, jadi saya sumpah dengan nama Tuhan. Allah lah. Allah yang melantik Musa. Bagi pandangan kami Yahudi, Musa itulah yang terbaik. Jadi saya sebutlah. Dia explain lah depan Nabi. Saya puji Allah, saya kata demi Allah, Tuhan yang melantik Nabi Musa sebagai Nabi dan dialah insan terbaik. Sebab dia Yahudi macam itulah dia punya pahaman dia. Mai dia ni, Ansar ni, pang penampak, marah saya. Muhammad tu manusia terbaik, hang tahu tak? Siap bagi warning lagi. Jadi Nabi pun suruh sahabat pergi cari hak penampak tu. Cari dia tu main ni. Dia pun main rumah Nabi sekali. Memang muka perongos ya. Dia ingat dia pertahan Nabi. Dia kira semangat Islam yang tinggi. Tindakan dia tak betul itu. Tak harmoni. Dia mencetuskan. Dia masuk campur. Dia menjadi cetus perkauman agama. Tak betul. Nabi tegur dia. Nabi tegur dia. Memang hakikatnya Nabi Muhammad lah manusia terbaik. Makhluk terbaik. Bukan manusia, makhluk terbaik. Itu hakikatnya. Tapi tak payah duk timbul isu siapa lebih baik, Musa ke Muhammad ke, sampai nanti boleh jadi bibit-bibit perpecahan di Madinah. Boleh jadi bibit-bibit tak harmoni, tak aman di Madinah. Nabi tak mahu yang tu. Nabi tegur dia. Nabi kata, lima latam tawajah. Pasal apa hang penampak muka dia? Dia ni pun sebutlah. Sebab dia sumpah kata Musa lebih baik. Faqadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi marah. Marah kat lelaki tu. Semangat agama sangat. Dia tak tahu pokok pangkai yang dia tu bersumpah pasal orang Islam juga menghina dia. Dia jual barang menghina dia. Jadi dia pun bukan nak balas, nak emosi guna. Dia cuma kata demi Tuhan yang melantik Nabi Musa alal bashar. Adalah salah tentu kan. Nabi Muhammad yang terbaik. Tapi kita tak payah layan lah benda-benda macam tu. Tak payahlah hang layan hampir penampak dia. Hang nak tunjuk, hang kata hang Islam, hang sayang Nabi terlebih. Hang tak kenalah tindakan macam tu boleh membawa kepada perpecahan. Nabi tak mahu. Nabi sampai marah. Faqadiban Nabi, kata Sayyidina Abu Hurairah, Nabi marah. Hatta ru'iya fi wajhi, sampai boleh nampak merah muka Nabi. Hang nak selamatkan aku, hang nak muliakan aku. Kan dalam kaedah ad-dararu la yuzalu bid-darar. Satu masalah tak boleh diselesaikan dengan menambah masalah. Tapi penampak tu lagi, hang kalau pergi tegur ni tak apa lagi, penampak tu. Nabi marah sampai muka Nabi merah padam. Hatta ru'iya fi wajhi. Kemudian Nabi kata apa? Thumma qala la tufaddilu baina awliya'illah. Janganlah duk kata orang ni lebih baik, orang ni lebih baik. Terus tutup mabab tu. Jangan kamu mengatakan orang tu lebih baik, orang ni lebih baik. Sesama Rasul. Maksudnya Nabi merujuk kepada ayat kita beriman dengan semua Rasul. Kan? Beriman dengan semua Rasul. Kemudian Nabi puji Nabi Musa. Nabi puji Nabi Musa. Nak bagi sejuk hati orang yang kena penampak. Nabi kata, فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. Sesungguhnya ditiup sangkakala yang pertama. فَيُسْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ. Semua makhluk Allah di langit dan di bumi, semuanya akan pengsan. Sangkakala yang pertama jadi kiamat. Semua mati. Man fis samawati wa man fil ard. Di langit, di bumi semua mati. Illa man sya Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Thumma yunfakhu fihi ukhra. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala. Nak dibangkitkan makhluk. Fa akunu awwala man bu'ith. Akulah orang pertama yang dibangkitkan. Sangkakala kedua, Nabi Muhammad hidup dulu. Bangkit daripada kubur. Aku bangkit, kata Nabi. Fa idza Musa. Tiba-tiba aku melihat Nabi Musa. Akhidun bil arsh. Sedang memegang tiang-tiang arsh. Allah hidupkan aku dulu. Sangkakala kedua, manusia yang pertama hidup, Rasulullah. Bangkit daripada kubur. Tengok-tengok Nabi Musa duduk pegang tiang arsh dah. Duduk berdiri pegang tiang arsh. Fala adri. Nabi kata, aku pun tak tahu. Waktu tiupan sangkakala pertama tu, semua pakat mati. Aku pun tak tahu Musa ni dia mati ke tak mati. Sebab aku mangkit-mangkit tengok dia duduk berdiri pegang tiang arsh dah. Fala adri, aku tak tahu. Ahusiba bisa'.
syaqqatihi yaumat tur, adakah memadai dia ni pengsan pada hari Tur. Kan di atas bukit Tur Sina dulu ni dia pernah minta nak tengok Allah. Anzur ilaik. Kan di atas bukit Tur Sina dulu dia pernah nak tengok Tuhan, kemudian Allah suruh tengok bukit bergegar dan Nabi Musa pengsan. Aku tak tahu, kata Nabi, mungkin dia tak pengsan kot, tiupan sangkakala kiamat dia tak pengsan pasal dia dah pengsan dah dulu di atas bukit Tur Sina. Dah cukup dah. Ahusiba bisaqqatihi yaumat tur, adakah sudah mencukupi baginya pengsan di atas bukit Tur Sina, maka tiupan sangkakala dia tak payah pengsan dah. Am bu'itha qabli, ataupun dia dibangkitkan sebelumku. Aku orang pertama bangkit kubur. Am bu'itha qabli, adakah ataupun mungkin dia dulu bangkit, lepas tu aku nombor 2. Nabi nak abang kata jangan main-main dengan Nabi Musa, dia mulia. Ketika ditiup sangkakala semua pengsan, dia tak pengsan. Aku bangkit tengok dia duduk pegang tiang aras dah. Tapi ulama hadis menghuraikan sebenarnya bukan macam tu. Nabi Muhammad bangkit dulu, cuma Nabi Muhammad tak sedap. Lepas pada tu Nabi Muhammad baru tengok aras, tengok ada Nabi Musa ni orang kedua dibangkitkan selepas Nabi Muhammad di akhirat nanti. Kemudian Nabi Muhammad kata juga tentang Nabi Yunus, wala aqul inna ahadan afdalu min Yunus bin Matta, dan aku tidak akan mengatakan ada orang lain lebih baik daripada Nabi Yunus bin Matta. Jadi kita tak menafikan Nabi Muhammad itulah makhluk terbaik berdasarkan ayat Quran, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang kami melebihkan sebahagian atas sebahagian yang lain. Nabi Muhammad afdalu khalqillah, itu akidah kita. Betul. Tetapi kita jangan nak melebihkan Nabi Muhammad sehingga bergaduh dengan Yahudi. Sehingga duk lawan Muhammad lebih baik, Musa lebih baik, sampai menjadi pertelingkahan antara kaum. Kita cetuskan bab pemusuhan agama. Nabi tak mau yang tu. Sebab ayat Quran juga menyebut, kata kita beriman dengan semua rasul. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Ayat ni pun nak letak mana? Ayat ni pun kena dipertimbangkan. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita tidak membeza-bezakan antara satu rasul dengan satu rasul. Kerana cinta kita kepada Nabi Muhammad sehingga intiqas, kita nak merendah-rendahkan Nabi Musa. Jangan, kata Nabi. Begitu juga Nabi tegur Yahudi, kerana hang sayang Yahudi sayang Nabi Musa sehingga hang nak peleceh Nabi Muhammad pun jangan. Kita sayang Nabi Muhammad, dalam masa yang sama kita menghormati Nabi Musa. Baru harmoni. Nabi ketua negara, Nabi nak jaga keamanan ni. Yang penampak Yahudi sekali, kalau Yahudi tu penampak balik sekali, jadi bergaduh. Tak syok. Orang panggil at-ta'ayush, hidup sama-sama baik-baik. Min ajli ta'ayush, nak hidup harmoni, aman, sejahtera. Begitu. Ada fiqh ta'ayush, fiqh macam mana nak hidup aman, damai, harmoni. Bukan kita mengalah dengan kafir, bukan tajuk tu. Tajuknya keharmonian. Ada ayat la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita tidak membeza-bezakan mana-mana rasul, semua kita sayang. Kita ihtiram, hormat. Dan memang secara hakikatnya ada juga ayat tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang Allah kata kami lebihkan rasul ni berbanding rasul ni. Masing-masing rasul ada kelebihan masing-masing. Harap-harap dapat fahamlah cerita tu. Dan di hujung hadis Nabi kata, aku tidak akan berkata ada seseorang lebih baik daripada Yunus bin Matta. Maknanya Nabi Yunus keluar daripada kampung Nainawa tu, jangan kita persalahkan dia. Pukul 8 lah. Baik, kita berhenti takat ni dulu. Petang ni kita akan sambung lagi cerita Nabi Yunus alaihi salam yang tersilap dalam ijtihadnya. Dia keluar, dia tinggal kaumnya, maka Allah Ta'ala nak suruh dia balik. Allah bagi dia ditelan oleh ikan yang sangat besar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.30 lagi, insya-Allah kita sambung dengan kelas faraid, insya-Allah. Kelas faraid 8.30 pagi saya, insya-Allah.